satu operasi atau satu serbuan yang diatur oleh Immigration bersama dengan Kementerian Dalam Negeri ke Pasar Borong Selangor, Pasar Borong Seri Kembangan. Tak silap aku tadi dia kata 70 something lah, 70 lebih orang berjaya ditahan sepanjang pemeriksaan tu. Tapi selepas tu dia kata dekat laman Facebook dia lah masih berlangsung lah. Dan tadi informer kita kat sana maklumkan banyak yang terpaksa dilepaskan sebab apa? Mereka ada dokumen UNHCR. Aku ucap tahniah lah sebenarnya. Kita kena hargai bang, jasa-jasa orang, bos. Kita kena hargai kerja yang Immigration mula buat. Quote cakap aku ya, kerja yang Immigration mula buat. Sebab dia baru mula buat kerja je. Orang bising dia buatlah kerja. Orang bising dia buat kerja, lepas tu dia tidur lah. Kan? Tak? Sekali kita ketuk dia keluar, sekali kita ketuk dia keluar, lepas tu dia membuta tidur. Tapi apa pun aku nak cakap, serbuan tadi lawak lah. Sebab sumber-sumber kita mengatakan lorong-lorong tikus terbuka luas, terkangkang luas lorong-lorong tikus. Kan? Jadi jangan pula nanti kejap lagi Ketua Pengarah Immigration minta pula aku pula mengetuai serbuan. Kononnya aku cakap pandai sangat lah. Kan? Boleh je aku nak ketuai serbuan. Aku ada cara aku. Tapi apa pun aku ucap tahniah lah. Terima kasih tahniah untuk serbuan pertama yang lawak. Dan kita tengok lepas ni apa lagi nak berlaku. Pukul 12 tengah hari lagi, masa tu Mas penuh balik warga asing. Sebab dia ada 2 shift, malam dan siang. Jadi bila kau ingat kau datang serbu malam, orang-orang asing ni kata orang apa, sibuk bekerja tanpa orang awam dalamnya. Mungkin kau takut bila kau buat serbuan ada orang awam dalamnya, mungkin orang awam akan jadi sasaran pula. Lepas tu salah. Tapi apa pun tahniah lah. Walaupun lawak. Betul ke kena report dulu baru akan ambil tindakan kalau depan mata tak nak buat kerja? Tak adalah aku cakap begitu bang. Tapi realitinya hari ni kalau kau tengok, orang buta pun tahu kat Pasar Borong tu penuh warga asing. Jadi sepanjang perjalanan aku dari Merlimau nak balik ke Kuala Lumpur ke Shah Alam ni, aku boleh sembang dengan korang sikit ya? Kenapa tak bersepadu dengan MPSJ? Rohingya dilepas. Berkenaan dengan bersepadu dan depan mata tak buat kerja ni, ini adalah sepatutnya mereka yang bincangkan. Macam mana nak buat operasi bersepadu, macam mana nak selesaikan masalah Rohingya dan sebagainya. Tapi yalah, sekarang kalau aku buat dengan orang ni pula bocor lubang. Aku buat dengan orang ni pula bocor lubang. Masing-masing makan. Jangan bohong lah korang tak makan. Kan? Kalau korang telus buat kerja, kalau aku suruh budak aku pacak depan tu je. Macam. Atau aku suruh budak aku pacak, aku pasang CCTV direct kepada ketua pengarah punya pejabat. Macam. Kau rasa ada orang masuk tak? Sebab korang tak sampai ke situ. Sebab korang banyak makan duit. Itu dia punca dia. Kan? Jadi apa yang aku nak sebut, kalau nak ikutkan tadi, kalau tak silap aku lah, operasi tu dipanggil Ops Patuh. Jabatan Immigration Malaysia. Jadi dia menulis di Facebook dia terkini 4 jam lepas. Terkini Ops Patuh PKP 3.0 Kementerian Dalam Negeri. Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said, Timbalan Menteri Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration Malaysia menjalankan pemeriksaan dan pemantauan SOP PKP 3.0 di Pasar Borong, Selangor, Seri Kembangan pada jam 2 pagi 26 Jun 2021. Selama 72 orang warga asing diperiksa dalam operasi ini. Pemeriksaan masih berlangsung katanya. Dan adalah gambar-gambar. Korang boleh pergi ke Facebook Jabatan Immigration Malaysia. Jadi bila aku nak sentuh balik Ops Patuh ni, aku nak gelak juga sebenarnya. Ops Patuh ni dia kata dia nak memantau SOP PKP 3.0. Jadi aku nak tanyalah kepada pasukan serbuan tadi, adakah korang tengok diorang tu ada ikut SOP? Ada tak? Nanti kejap lagi masuklah Balaci kata, alah kau cakap di Facebook apa jadi nyelong.
Ya, sebab aku cakap di Facebook lah dia orang kerja macam nak gila tu ni. Kalau setakat aku pergi ke pejabat buat laporan, orang buat macam anjing je. Kita nak kena tepek dalam Facebook, buat live, letak gambar, buat posting, barulah dia orang buat kerja sebab rakyat mengamuk. Jadi kita balik pada cerita tadi, adakah mereka mematuhi SOP? Adakah depan pasar borong Selayang tu, pasar borong Selangor tu, ada rela jaga? Ada macam pasar borong Selangor, ada tak? Aku rasa tak ada. Kalau ada pun mungkin budak-budak pasar borong yang jagalah, pengurusan lah. Yang pakai BM tu yang pakai BMW tu kan. Lepas tu kau masuk dalam, ada tak dia orang di setiap lot-lot ni letakkan kod MySejahtera? Ada. Adakah kat tempat aku, pasar aku, setiap lot pasar ni, kau masuk pasar, kat lot aku lah, pasar borong aku yang aku meniaga sekarang ni, tak apa-apa nak borong tu, setiap masuk saja kau dah ada MySejahtera punya scan code. Kau pergi setiap lot pasar tu, setiap lot pasar tu ada MySejahtera scan code. Kan? Jadi adakah mereka mempunyai kepatuhan SOP yang betul? Lepas tu kita nak tanya pula kepada tadi pasukan serbuan tadi yang diketuai oleh Timbalan Menteri tadi. Timbalan Menteri KDN gila besar bai. Bawah nombor 2 bawah ni lah Menteri KDN. Siapa nama Menteri KDN? Aku lupa nama dia. Menteri KDN. Aku lupa sebab di PPM aku lupa. Kan? Tapi bila sebut pematuhan operasi atau pematuhan PKP 3.0, adakah orang-orang dalam pasar borong tadi mempunyai pengenalan diri, mempunyai sekurang-kurangnya tanda nama mengatakan mereka adalah staf pasar borong? Datuk Seri Hamzah Zainuddin, terpaksa Google bai, aku sampai Menteri Dalam Negeri aku lupa. Kan? Jadi adakah mereka dalam pasar borong ni tadi, staf-staf yang Rohingya ni tadi, ada tak mereka mempunyai tanda nama yang mengatakan mereka bekerja, atau mereka ada kad, atau mereka ada ID yang mengatakan mereka ini bekerja dengan penyewa di pasar borong tadi? Ada tak? Tak ada. Aku kadang-kadang malu bai. Aku nak kena ajak KDN bai, aku malu pun. Sialan korang. Aku budak jual ikan tepi jalan, nak ajar KDN cara macam mana nak aturkan orang dalam tu supaya ada kad ID, supaya ada pengenalan diri, supaya mudah dijejak jika keadaan di pasar borong tu menjadi gila, penularan COVID. Maknanya kluster baru pasar borong Selangor. Macam mana kita nak track orang-orang ni? Jadi kita nak berbalik pada cerita hari ni. Kenapa aku nak sampai ke situ? Kerana itulah poin aku. Kau kurung rakyat negara kita ni macam anjing bang. Kau buat, kau kurung dia, kau tak bagi dia kerja, kau tak bagi dia makan. Babi lah. PKP 1 okey jugalah, kau bagilah makan, bolehlah keluar duit sikit, boleh dapat Aisina lah, apalah kan. PKP 3.0 ni kau kurung, ibarat kau letakkan kita dalam kandang, kau tak bagi makan. Sialah kerajaan. Tapi hari ni pasar borong tu bebas berlari-lari dia orang dalam tu. Tak ada siapa kisah. Aku tahu immigration punya budak-budak pantau aku, Jcom pantau aku, semua pantau aku tahu. Sebab itu aku cakap dalam live. Aku tahu kau orang nampak aku, aku tahu kau orang tengah dengar aku cakap. Aku malu bila aku terpaksa ajar Kementerian Dalam Negeri cara macam mana nak susun atur aktiviti dalam pasar borong tu. Aku tak sentuh pasar borong Selayang. Orang kata, "Long, kenapa tak sentuh pasar borong Selayang?" Aku nak buat apa sentuh pasar borong Selayang? Pasar borong Selayang ni dulu, ketika PKP 1, sahabat kita Rashirul setiap hari menghentam pasar borong Selayang, sampai akhirnya pasar borong Selayang mengikut SOP yang ditetapkan kerajaan. Kalau kau pergi pasar borong Selayang, pasar borong Kuala Lumpur, depannya kau akan nampak rela jaga. Dia minta pada kau surat di mana adakah kau dah buat swab test. Ada. Tak ada kan? Pasar borong Selangor dan pasar borong Selayang dan Kuala Lumpur dah buat. Tapi pasar borong Seri Kembangan ni begitu kebal. Brother, aku nak bagi tahu pada korang yang daripada immigration, jabatan-jabatan penguasaan ni,
Yang memberi maklumat pada aku ni adalah orang-orang dalam pasar sendiri, bos. Peniaga-peniaga dalam pasar sendiri yang beri pada aku. Bukan 1, 10, 11 orang akan feed aku story pasar borong ni setiap hari. Kau boleh tipu orang lain dekat dalam negara ni, tapi kau tak boleh tipu orang yang bagi maklumat pada aku. Kau nak cakap apa? Dia tahu apa berlaku dalam tu. Ceritanya hari ni, bila KDN dah masuk tadi, nanti aku akan bertanya kepada KDN, adakah mereka lihat ada pematuhan operasi standard dalam tu, PKP 3.0, ada ke tidak? Dalam perjalanan kita hari ni, akulah sendiri untuk pergi hantar ikan ni, aku kena membawa surat, aku kena dapatkan perintah kebenaran untuk membolehkan aku keluar daripada sepadan-sepadan negeri. So aku mengikut sepenuhnya SOP yang kerajaan minta. Tapi kawan-kawan kita yang lain tak boleh bergerak sebab mereka tidak dapat surat atau kebenaran beroperasi. Macam kita syarikat kita memang beroperasi dah lama. Tapi orang-orang lain tak boleh. Sebab apa? Mereka baru beroperasi. Macam kawan-kawan kita yang diberhentikan kerja, baru nak berniaga, tak ada syarikat lagi. Lepas tu syarikat pun baru tubuh, tak nampak essentialnya kat mana, tak ada kedai, tak ada apa. Susah untuk mereka dapat kebenaran. Jadi mereka tak boleh beroperasi. Kesian mereka nak cari makan, kerajaan sekat sampai begitu. Tapi soalan aku, macam mana dalam pasar borong Seri Kembangan ni mereka bertindak macam tak ada apa-apa dekat situ, macam negara tu bukan negara Malaysia di situ. Ramai ni, apalah, aku sebab dah ramai yang bertanya, aku sebutlah kenapa aku tak bergabung dengan PPIM, dengan Semboyan, dengan NGO-NGO lain. Sebenarnya bergabung, cuma aku baru memulakan. Mungkin pada orang pengurusan di pasar borong Seri Kembangan kata, sehari 2 hari lagi aku diam lah ni, aku diam lah. Penat lah tu. Ada yang kata aku kena tangkap lah, kena simpan dalam lokap 14 hari lah. Untuk pengetahuan pengurusan pasar borong, kau orang salah, bos. Aku belum bermula pun, kalau kau nak tahu. Dan kau tengok aku bekerja 2-3 hari ni, aku sebenarnya belum bermula lagi pun. Ini cuma aku tengah warming up. Aku tengah warm up. Selepas ini kita akan bersama dengan NGO-NGO seperti PPIM, rakan-rakan NGO kita yang terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan yang terlibat dengan Rohingya sepenuhnya. Kita akan duduk, kita akan minta mereka pandangan dan kita minta mereka buat satu paperwork bentang kepada kerajaan bagaimana kita nak membendung penularan, pembiakan warga Rohingya ni. Aku bukan anti Rohingya, tapi bila kita tak buat daripada mula, nanti ni bahagian lain aku cerita. Tapi aku potong kat situ, dia akan menjadi barah yang sangat teruk dan tak boleh kita ubat dah. Okay? Kalau korang ingat aku macam nak berhenti dah, korang salah bang. Aku belum mula pun lagi. Aku cuma tengah warming up, tengah collect data. Orang Jawa panggil collect data. Jadi aku akan pergi ke setiap jabatan, termasuk immigration, termasuk KDN. Mereka dah buat serbuan. Aku nak berjumpa dengan timbalan menteri lepas ni yang mengetuai serbuan. Dan aku nak tahu pematuhan operasi standardnya macam mana. Panjang no cakapnya, Pak. Dia punya waste bercakap macam orang gila. Jadi aku nak tanya macam mana operasi yang tuan atau datuk dah ikut. Adakah mereka patuh pada SOP? Tak ada, ya? Jadi kita nak hari ni KDN yang bentangkan. Apakah mereka tak nampak ini ancaman keselamatan pada negara? Jangan bawa menteri, timbalan menteri masuk waktu macam kau masuk tu, waktu yang orang Rohingya, orang-orang asing tengah tolak sayur, tengah turun barang, bukan peak hour-nya. Masuk siang lah bang, baru nampak. Lepas tu masuk, janganlah kau pakai uniform, bawa bodyguard, cuba masuk jadi orang awam beli sayur, baru nampak. Aku pun letih nak ajar korang. Sial lah. Khusus macam orang gila, habiskan duit negara baik. Kau khusus penyamaran, risikan, cibai kau habiskan duit rakyat. Tapi bodoh, benda macam tu simple kau tak nak buat. Lepas tu pula aku ni yang kena ajar. Aku dah tengah sombong ni. Cibai betul lah.
Lepas tu aku kata, aku bukan nak tunjuk aku terror atau aku something ke apa. Something bukan aku bang, aku penyengecutnya budak. Something kat luar sana ramai. Aku bukan something, aku bukan taikor, aku bukan apa. Aku rakyat Malaysia yang prihatin dengan nasib rakyat dalam negara ni dan keselamatan negara ni. Tidur brother. Kau nak aku dodokan ke? Jadi aku nak tanya pada tadi yang datang tadi, lepas ni korang balik, korang buat postmortem, adakah apa yang kau nampak tadi tu tidak membahayakan keselamatan negara? Memang tak ada. Kalau kau pergi setakat banyak itu orang yang ada. Menteri pun kena game dengan staff-staff, kena game dengan pegawai-pegawai. Apa kata kau orang sekali-sekali menteri ni sendiri pakai baju biasa, pakai selipar, bawa bakul pergi beli? Apa kalau kau jadi menteri, kau ingat ke mana kau jalan, kau nak tikam kau ke? Tak payah buat bodyguard. Tapi si baiklah kalau kau nak pakai driver kau orang apa semua. Baik, kau mampus lagi baik. Sesekali menteri ni sendiri, Hamzah Khairuddin ke Datuk apa tadi timbalan, pergi turun beli ikan, baru kau nampak. Bukan macam ketua pengarah immigration yang bila ditanya tentang perkara ini suruh aku report SPRM. Itu lagi sial. Kerja kau aku pula kena buat, kan? Aku takkan berhenti bos. Aku makin jauh, aku aturkan lagi ramai orang. Kerana satu masa aku tahu aku akan terhenti. Aku dah banyak kali buat benda ni. Aku akan terhenti apabila sampai masa ugutan bunuh dan sebagainya mengancam keselamatan aku dan keluarga dan termasuk kawan aku. Tapi bila aku datang dan buat lagi ramai orang, kau boleh hentikan aku, tapi kau belum tentu boleh hentikan lagi dan lagi orang. Sebenarnya hari ni, apa yang kita ketengahkan ini, apa yang kita tengah buat ni adalah apa kata kau, perlawanan antara kita rakyat bukan dengan warga asing sebenarnya. Perlawanan kita rakyat dengan penguat kuasa undang-undang sebenarnya. Aku tahu mereka akan cari jalan untuk dakwa aku, bawa aku ke mahkamah. Konon-kononnya aku memalukan, aku mengaibkan jabatan-jabatan mereka. Tapi kau boleh buat aku macam mana kau suka. Kau boleh dakwa aku seikut suka kau. Tapi setiap hari aku akan bawa suara aku untuk rakyat tengok seburuk-buruk manusia adalah engkorang yang pakai baju dalam unit penguasaan. Aku bukan nak glamour. Kalau aku nak glamour, aku akan live waktu peak, waktu pukul 11, 12, kejap lagi orang dah bangun, orang tak ada kerja nak scroll. Aku tak ada nak, bukan aku nak glamour. Aku cuma nak menyuarakan suara aku dan rakyat yang lain. Sebab tu aku tak kisah berapa banyak pun nak tengok live aku tak kisah. Cuma aku tahu setiap kali aku buat live, setiap kali aku buat posting, yang pertama immigration, KDN dan semua jabatan-jabatan berkuasa sedang mengikuti aku. Serbuan yang kau buat tadi, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tapi memalukan kerana lepas kita ketuk, baru kau nak datang. Tak ada satu serbuan berkala, tak ada. Tak ada pemantauan, tak ada. Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah kat UNHCR, tak ada. Kau akan ulang balik, badan dunia akan mengecam kita, NGO hak asasi manusia akan mengecam kita, kau ulang benda yang sama. Negara ni negara berdaulat, negara ni negara yang ada undang-undang, negara ni negara kita yang perintah. Undang-undang kita yang gubal, dasar-dasar kita yang gubal, bukannya orang lain. Selama ini kita pertahankan negara ini dengan bermacam cara. Daripada dulu, yang terbaru sekali baru-baru ni apabila kerajaan sebelum ini nak tanda tangan ISET, kita boleh berhimpun sampai berjuta orang di Kuala Lumpur untuk menolak cadangan kerajaan untuk menandatangani ratifikasi ISET. Cuma kebelakangan ini kita kalah banyak benda. Terutamanya baru-baru ni kita kalah dalam kalimah Allah. Kita kalah di mahkamah. Sebab kerajaan kita lemah. Kerajaan yang kita ada ni sangat lemah. Yang apa yang dia tahu, lockdown, PKP, PKPB, PKPD, PKPP, PKP, ulang-ulang benda yang sama. Tapi yang mengaut keuntungan, yang terus mengaut kekayaan adalah warga asing yang tak terikat dengan undang-undang. Janganlah serbu pusat aku kadang-kadang nak gelak pun ada bila dia buat serbuan ke dalam rumah kongsi yang dah tentu
rumah kongsi tak boleh beroperasi pun. Tapak pembinaan tak boleh beroperasi. Kau pergi serbu rumah kongsi, kau pergi kutip Indonesia semua ni dan nak hantar balik. Yang gelaknya aku, pusat rumah kongsi ni, tempat dia bekerja, iaitu tapak pembinaan pun tak boleh beroperasi. Tapi yang beroperasi setiap hari kau tak boleh usik. Sebab apa? Sebab korang makan rasuah. Itu cerita dia, bos. Apa pun kita, macam kita rakyat, sembang kari ke, sembang dal ke, sembang dal campur sambal ke, suara kita hari ni sampai. Walaupun ramai orang yang mengecam aku, yang telefon aku marah-marah, aku kata suara kita sampai. Tapi kita tak boleh berhenti separuh jalan. Kita kena terus kaitkan dengan politik, kaitkan dengan komuniti, kaitkan dengan NGO, kaitkan dengan rakyat, dan kita selesaikan masalah ni. Cukuplah Bukit Malut kat Langkawi dah jadi pemas target. Ya, betul. Mereka akhirnya akan dapat. Dulu aku pernah, ni aku sembang-sembang kosong lah kan, aku berulang alik sebenarnya ke Bangladesh, di kem-kem pelarian dengan sahabat-sahabat kita, NGO-NGO kemanusiaan. Jadi daripada awal perlibatan aku, sebelumnya aku tak pernah sampai ke Bangladesh. Tapi bila kita mengikuti pelayaran Food Flotilla for Myanmar, bawa bekalan makanan untuk bantu warga Myanmar, warga Rohingya yang dibunuh oleh junta tentera di Myanmar, di situ aku bermula dan aku mengenali sedikit tentang corak hidup orang Rohingya ni. Jadi bila sampai waktu, satu masa kita begitu kasihan melihat mereka, begitu nak membantu mereka. Tapi bila kita lama dengan mereka, kita tahu mengapa mereka dibunuh, mengapa mereka dihalau daripada negara mereka sendiri. Itu panjang ceritanya. Oh, Nabil kita pergi. Ni sahabat-sahabat kita Nabil, ada juga di atas kapal, mengikuti pelayaran kita selama lebih 20 hari, 23 hari begitulah, pergi balik ke Bangladesh. Kita berhenti di Yangon, turun sedikit bekalan makanan, kemudian kita turun di Pelabuhan Chittagong di Bangladesh selepas dapat kebenaran daripada Syekh Hasina. Yang sebelum tu kita tak dapat kebenaran, kita terpaksa anchor di perairan Cox's Bazar. Kita boleh cerita sebenarnya, tapi panjang cerita kita bukan di situ. Itu sekadar nak nak bagi sedikit pengenalan. Kalau kita pergi sampai ke daerah-daerah, di tempat-tempat yang digazetkan oleh Bangladesh sebagai tanah kem pelarian yang mereka tolong, kalau kita tengok di sekeliling atau sekitar itu, pada awal tahun 2015, 2016, 2017, kita akan nampak orang-orang Bangladesh tak selesa dengan kehadiran orang-orang Rohingya. Jadi bila Bangladesh marah sangat dengan kehadiran Rohingya ni, kita mula mengecam Bangladesh. Tapi apabila kita sampai ke sana, kita faham kerisauan orang Bangladesh, keresahan orang Bangladesh berkenaan dengan kehadiran orang Rohingya yang melambak ni. Dulu aku pernah diberitahu oleh kita punya tour guide, kita punya pemandu kita, bagaimana orang-orang Rohingya ni diupah bekerja di kebun atau di ladang atau di sawah orang-orang Bangladesh dengan upah RM1 saja. Sehari lebih kurang begitu. Ada 50 sen, ada yang diupah diberi beras buat balik, adalah macam-macam bentuk upah yang ada. Tapi percaya tak orang hari ini, mereka telah memiliki sawah-sawah, mereka telah memiliki kedai-kedai, mereka telah memiliki tanah di sekitar kawasan tu. Mereka beli. Begitu juga apa yang berlaku di negara kita hari ini. Tadi sahabat kita kata apa yang berlaku di Bukit Malut, apabila keadaan tidak terkawal, maka mereka terpaksa diberikan, mereka telah mendapat pengiktirafan sebagai pemanfaatan tetap, atau mereka boleh dikatakan separuh rakyat lah, orang panggil IC merah. Kita bukan nak lawan Rohingya, kita bukan nak lawan apa, tapi kita benci dengan sikap penguatkuasa yang hari-hari bagi alasan kita UNHCR. Cari satu metod macam mana kita nak mengumpul mereka, macam mana kita nak membetulkan balik keadaan. Kalau mereka nak diberi kerja, dulu ada cadangan dari kerajaan untuk kita
berikan mereka ni ruang untuk bekerja, boleh je, tak ada masalah. Kalau kita berikan kerja, pastikan mereka bekerja, bukan mereka menjadi pemilik kepada perniagaan yang akhirnya kita tak boleh kutip cukai di atas mereka. Waalaikumsalam sahabat, waalaikumsalam. Kita benarkan mereka bekerja, boleh, mereka boleh jadi bekerja. Kalau mereka nak berniaga, cari metod macam mana daftar perniagaan ke apa ke. Bukan mereka jadi tokek, lepas tu cukai tak dapat kita kutip dari mereka, rakyat kita yang makin miskin. Jadi aku ada sikit cerita macam mana keadaan awal pasar borong ni, ataupun yang dicerita pada aku lah. Bukanlah aku yang cerita, tapi aku mendapat cerita-cerita daripada orang-orang dalam pasar borong tu sendiri, daripada orang-orang yang berdekatan sendiri. Pertama, masalah kita ialah kita tak boleh bersaing dengan mereka kerana mereka boleh lawan harga kita sampai ke lantai. Maksud lantai ni, harga tu harga kita belilah. Beli RM1 jual RM1. Mereka boleh beli RM1 jual 80 sen. Macam tu. Maksudnya kalau pasaran kita hari ni, katalah contohnya kangkung RM1 kita beli, kita jual lah RM1.50 sen, RM1.40 sen, tapi mereka boleh beli harga RM1, jual pada harga RM7.80 sen. Dia orang kata mustahil, mana boleh? Boleh. Sebab mereka bukan beli pada harga RM1, mereka beli pada harga RM50 sen, RM40 sen. Kita tak tahu daripada mana sumber sebenarnya sayur-sayur, ikan mereka. Ada tadi semalam sahabat aku yang telefon aku mengatakan bahawa ikan-ikan di pasar borong yang dijual oleh orang-orang asing ni, ikan frozen. Kita daripada luar pergi beli, pergi bergila-gila pergi tengok ikan fresh, simbah air sikit, dia tahu batu, ada kipas sikit, cantik berkilat ikan. Pada ikan kotak, menipu timbang. Macam aku beli ikan dalam kuantiti besar. Kalau aku nak bawa balik, katalah macam aku bawa balik 500 kilo, 1 tan ikan, aku nak timbang ke ikan ni 1 tan. Jadi sudah-sudahnya kita bergantung kepada kepercayaan atas kepercayaan. Kita dah berkawan dengan tokek ni, berkawan dengan pembekal ni, kita dah atas percaya. Timbang 100 kilo, kita dapat 100 kilo. Tapi kejadian banyak berlaku di mana bila kita katalah 1 tong ikan kita beli, kita untung 100 lah. Contohnya 10 tong ikan kita dah untung 1000. Kalau satu hari kita jual 10 tong ikan, mana kita untung RM1,000. 10 hari kita untung RM10,000. Berlaku apabila kita berjalan 10 hari, kita tak dapat RM10,000 tu, malah kita makan modal. Mustahil. Kita betulnya untung, tapi kita rugi. Sebab apa? Sebab timbangan. Kita datang beli 100 kilo, kita balik, kita packing, kita pun jual. Padahal sebenarnya kita tak perasan, kita dapat 80 ikan, kita tak kira. Pasal kita top up hari-hari, bos. Top up. Betul, bos. Saya beritahu. Sebab apa saya dah dimaklumkan, diberikan maklumat benda-benda macam ni. Jadi bila kita timbangan ni lari, yang rugi orang kita, dia tak rugi. Dia sebab tu kita boleh beli harga 100, dia orang jual 100, kita boleh beli pada harga 100. Sebab sebenarnya timbangan lari. Sumber tak tahu dari mana, benda curi ke apa ke. Halo, bos. Ya? Dah bagi dalam grup, On the way balik. Okey. Jadi banyak perkara yang macam tadi kawan kita cakap, sumber-sumber ada dekat Badan Highland, daripada ladang-ladang ataupun kebun-kebun. Contoh saya tak pasti ada lagi ke tidak, tapi tahun lepas ada. Kalau di Kuala Selangor, Batam Juntai ada tempat namanya kat belakang tu yang tanam sayur tu, Agrotech tempat tanam sayur. Kebun-kebun ni dulu milik orang tempatan, tapi bila tempat tu sudah tak digunakan lagi, dah dibubarkan kalau tak silap aku. Tapi orang asing masih menanam sayur di situ. Mereka menyewa dengan kadar RM1,500 sebulan atau RM1,000 sebulan, mereka menanam sayur. Jadi mereka ni sini, mereka jual sayur dengan harga yang rendah sampai ke pasar borong dengan harga yang rendah. Macam mana orang kita nak bersaing? Orang kita ambilkan sayur dekat mana? Farma lah, mana-mana lah, yang ikut harga standard. Ini yang menyebabkan orang kita tak bersaing, tak boleh bersaing. Sebab kita sudah datang. Contoh aku beli ikan, aku memang beli daripada pembekal aku, daripada bot. Kalau daripada bot kita boleh dapat, kita ambil. Tapi kebanyakannya kita ambil dari pembekal. Sebab apa? Tak mudah untuk kita dapat direct dari bot. Sebab bot sudah ada orang-orang yang dijanjikan. Maksudnya dah pajak bot. Ini cerita ikan lah. Tapi kita ambil pembekal. Pembekal pun murah lah. Biasanya dia akan pergi cari ikan, kumpul dan kita ambil, kan? Jadi kita masih boleh jual ikan pada harga yang rendah. Sebab aku pun membekalkan ikan pada orang juga. Maksudnya aku bukan menjual ikan di pasar saja, aku juga membekalkan pada harga borong. Jadi aku dapat harga yang Alhamdulillah boleh kata boleh dengar lah orang kita kata.
Tapi apabila kita dapat harga rendah macam tu, ada orang lagi rendah dari kita, kita bertanya, di mana kau dapat barang? Ini yang kita ada masalah. Sebab harga ni standard. Tapi bila ada orang yang lebih rendah dari kita, kita kena maki, jual barang mahal lah, apalah. Akhirnya orang akan beli terus dari dia. Dia dapat daripada ladang tak tahu dari mana, dia tak tahu dapat sumber daripada mana, curi ke apa ke, kita tak tahu. Mereka beli ikan kotak murah, kita beli ikan segar, mana dapat harga tu? Hari ni kalau nak tengok ikan di pasaran, semalam dan hari ni ikan gembung datang kepada kami pun dah RM11-12 ikan pelaling. Macam mana kita nak jual? Jadi ada orang boleh jual pada harga RM8, kita pun terkejut, bos. Bila dia jual pada harga yang begitu rendah, maknanya dia pakai ikan kotak. Orang kita yang kena tipu. Jadi kita hari ni ada masalah. Kita ditipu, rakyat ditipu, penguasa ditipu, semua orang ditipu. Tapi tindakan tak boleh diambil kerana tak ada bukti katanya. Jadi sambungan aku, Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna, KPADN KK HCP. Adakah KPADN HCP pergi ke dalam pasar borong, pergi tengok setiap timbang mereka, ada tak mereka hantar timbang mereka kepada KPADN KK? Ada tak? Ada tak timbang-timbang mereka kita periksa? Timbang ni tuan-tuan, kita kena hantar tau. Dia ada sertifikat timbang itu disahkan betul mengikut standard oleh KPADN KK. Adakah timbang-timbang dalam pasar borong tu diperiksa oleh KPADN KK? Aku dah cakap banyak kali, pasar borong ni banyak unit, banyak jabatan agensi yang terlibat dalamnya. KPADN HCP main peranan dekat sini. Timbangan tipu KPADN HCP, warga asing, immigration, berkaitan dengan kegiatan gangsterism polis di Raja Malaysia, berkaitan dengan vandalism lah, vandalism, memecahkan pagar dan sebagainya, PBT. Banyak jabatan yang terlibat dalam ni, tapi mereka semua tak buat kerja. Macam mana? Kalau kita buat dengan betul. Semalam aku diberitahu pada kawan aku berkaitan dengan pemilik lesen di Putrajaya, Pasar Putrajaya, Pasar Borong ke Pasar Putrajaya kata, setiap 2 tahun mereka kena interview balik. Jadi bila mereka tak ikut standard yang ditetapkan oleh pengurusan, mereka boleh di-terminate, keluar. Tapi di Pasar Borong yang kita nampak ni, pemilikan mereka semua hidup. Banyak tak aku nak bagi tahu pada KPADN KK, pada KDN, kepada Polis di Raja Malaysia, kepada Jabatan Immigration Malaysia, Custom di Raja Malaysia juga boleh tengok rokok dan kegiatan haram dalam tu, penyeludupan dan sebagainya. Jangan cakap tak ada. Tempat ini adalah tempat berkisarnya kehidupan. Orang kata kehidupan yang lain dari lain. Kalau Ayah Pin, kehidupan alam sebalik mata yang kita tak nampak. Alam sebalik mata, kita alam depan mata, ini alam sebalik mata, belah dalam kau tak nampak, tapi dia cukup aktif. Jadi macam mana kita nak buat? Kita rakyat kena desak pihak berkuasa jalankan tugas. Bos, jangan takut dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita di jalanan boleh meletakkan SJR, kita letakkan roadblock untuk menghalang orang lain berrentas negeri, menghalang orang lain keluar 10 km lebih daripada sepatutnya. Kita minta surat daripada orang setiap hari untuk buktikan mereka betul-betul essential service. Mengapa tak boleh kita buat tu di Pasar Borong? Saya setuju. Politik, jangan cakap zaman PS saja. Daripada zaman Barisan Nasional sampailah hari ini. Kerana orang politik main peranan. Apabila orang politik tidak mempedulikan nasib orang-orang macam kita ni, maka hari ni kita makin lama makin mundur. Bayangkanlah macam mana kalau kita tengok hari ni kedai-kedai yang ada di sekitar Pasar Borong tu semuanya dimiliki oleh warga asing. Di bawah-bawah tu, flat-flat tu, orang pergi dah tengok sendiri. Semua kedai warga asing. Aku tidaklah kata salah, tapi adakah mereka mengikut SOP yang betul? Kalau macam kita sendiri, orang kata long, takkanlah orang asing tak boleh meniaga negara kita, orang kita boleh meniaga negara asing. Brother, kalau kita nak meniaga di negara asing, kita kena ikut undang-undang orang negara tu. Kalau negara tu minta kita buat lesen. Kalau orang minta, negara tu minta kita kahwin dengan orang tempatan, kita kahwin dengan orang tempatan, dapatlah bini baru. Kan?
Tapi kalau di negara kita hari ni, mereka boleh buka sesuka hati tanpa sebarang tindakan dari pihak berkuasa. Aku kadang-kadang nak gelak pun ada, nak nangis pun ada. Bila contohnya PBT, aku ambil kawasan tu MPSJ, aku tak silap aku. Kalau orang menjaga tepi jalan, kau sapu orang menjaga. Tapi warga asing menjaga tepi jalan, kau buat dek. Kau bayangkan. Aku kadang-kadang tanya pada MPSJ, kalau dah dekat sebelah Pasar Borong tu ada flat tau. Ada flat. Flat tu bawah dia penuh dengan kedai-kedai runcit, kedai macam-macam kedai lah yang dimiliki oleh warga asing. Takkan nak MPSJ yang ada kuasa akta ke atas pemilikan premis perniagaan sebab perlesenan bawah MPSJ. Kalau Kuala Selangor bawah Majlis Daerah. Takkan MPSJ yang ada kuasa ke atas premis perniagaan tak boleh periksa premis itu dimiliki oleh siapa? Adakah dia mempunyai lesen perniagaan? Kalau lesen perniagaannya betul, maka ada lesen, ada permit, ada signboard dan sebagainya. Okey. Takkanlah tak ada rasa orang panggil fishy, takkan orang tak ada rasa curiga. Kenapa kedai yang dimiliki oleh orang Melayu, kedai yang dimiliki oleh orang Cina, layout kedainya tak macam standard orang Malaysia? Korang tahu tak? Kita orang Malaysia ni bang, layout standard kita bang. Pasal orang Malaysia ni dia ada apa je macam ni kak, dia punya layout kau masuk kedai runcit orang Melayu kat mana pun lah, termasuk kedai kampung lah, tetap macam tu lah rupa dia. Tapi bila kau tengok layout kedai Aceh lain kan, lain kedai Aceh lain. Kau tahu layout ni warga asing. Kau tengok kedai-kedai Bangladesh lagi parah daripada kedai Aceh, dengan kotornya, dengan tak tahu nak cakap lah. Jadi kalau kau majlis bandaraya, majlis pemandaran dah masuk tengok lesen cukup dan sebagainya, takkan tidak ada rasa curiga di diri kau sebagai penguasa yang memegang amanah mengupasakan undang-undang untuk melihat adakah ini sebenarnya milik warga milik orang tempatan atau warga asing. Mereka akan kata mereka dikerja, tapi kau ada dokumen tak? Maka kau boleh panggil KDN, boleh panggil immigration untuk periksa, boleh panggil custom untuk tengok mereka ada jual barang-barang terlarang tak, rokok, seluduk ke apa benda kan. Aku kadang tak faham kenapa aku kena ajar korang. Bukanlah aku cerdik, tapi korang takkan tak ada sikit pun fikiran korang dapat yang makan gaji tiap bulan dengan allowance yang berpuluh ribu kerajaan bagi untuk kau buat satu ketah kerja, paperwork, ataupun kau buat satu perkeliling bagaimana SOP yang harus penjawat-penjawat awam yang bekerja bawah kau laksanakan. Nampak kat mana masalah kita? Jadi aku nak menjadikan Pasar Borong Selangor ini as a baby kita, bukan aku, baby kita. Sebagai orang negeri, orang Selangor, sebagai pemastautin orang di negeri Selangor, sebagai rakyat Malaysia, sebagai penduduk dalam komuniti yang berdekatan, kita nak jadikan Pasar Borong Selangor baby kita. Untuk kita mendesak kerajaan membuat satu ketetapan, membuat satu SOP macam mana nak mengendalikan warga asing ini, terutamanya Rohingya ini yang memegang kad UNHCR dan tak boleh diusik ini, supaya mematuhi undang-undang negara kita. Itu yang kita nak. Kalau hari ni kerajaan kita boleh kutip cukai, mereka ni dia punya perniagaan nilainya bukan sikit. Korang pergi tengok kedai dia, dia buka sampai pukul berapa? Aku nak cakap, bukan maaf cakap lah, Aceh lah. Kau tengok kedai Aceh di seluruh, di manalah kau pergi dekat Selangor ni, kedai negeri lain aku tak tahu ya. Selangor, Kuala Lumpur ni, kau pergilah pelosok mana tak ada kedai Aceh. Ada tak mereka bayar cukai? Ini kita kena lihat, kerajaan kena lihat. Aku tahu korang tengok aku, korang tengah dengar aku cakap. Jangan cakap tak. Korang tapping telefon aku, korang setiap hari tengok aku, tengok status aku. Aku tahu korang sedang melihat. Jadi takkan korang tak boleh laporkan kepada bos korang apa aku cakap dengan betul lah bos. Jangan kau ambil kerat-kerat benda yang boleh kenakan aku, benda yang aku cakap baik korang tak boleh laporkan. Korang tahu tak kemanisan bila korang buat kerja dengan betul? Soal pahala dosa ni bukan urusan aku, urusan Tuhan. Tapi kau rasa tak kemanisan bila kau buat kerja tu betul? Cubalah sekali. Sedap, manis, hebat kau rasa bila diri kau, aku berjaya laksanakan tugas aku. Tak habis-habis orang ni pasal-pasal borong. Bro, rezeki itu Allah yang atur. Ini dah tak dalam tentu orang-orang asing. Dia bukan masalah rezeki Allah atur tak atur. Ini negara yang ada undang-undang.
Ini negara yang ada undang-undang. Jadi apa masalah sebenarnya korang? Jadi nasihat aku kepada korang, baik korang diamlah. Sebab kita bukan cari hal dengan korang tau. Kita cari hal dengan pihak berkuasa. Jadi kalau korang nak campur, nanti korang susah, aku pun susah. Aku nasihatkan kepada brother-brother aku tidak ada masalah dengan warga asing. Aku tak ada masalah. Aku ada masalah dengan orang yang mengendalikan undang-undang dalam negara ni. Itu masalah aku. Jadi kalau korang warga asing, korang apa, aku pun melancong, aku pun berniaga, aku pun pergi tempat orang. Tak ada masalah. So aku tak payahlah korang nak datang nak komen kat tempat aku, kata aku ni rezeki Allah bagi, ganggu warga asing. Hentikan brother. Jangan sampai nanti orang Malaysia kecam kau orang. Kerana komen kau di tempat aku nanti seluruh warga asing menjadi mangsa. Relax brother, relax. Biar kita buat kerja. Korang berniaga elok-elok, jaga SOP. Korang fikirlah baik-baik. Aku tak kacau korang, aku cuma kacau pasal borong. Jangan sampai nanti aku bawa kawan-kawan kita kacau semua orang. Aku tak nak cari musuh, ni negara aku. Negara aku ada undang-undang. Jangan kau ugut aku, jangan kau cakap dekat sini bahawa korang ada rezeki Allah lah apa. Aku tahu rezeki Allah bagi. Allah bagi kau rezeki. Allah suruh kau berniaga elok kalau kau sebut nama Allah. Allah bagi kau berniaga elok. Tolong sahabat-sahabat aku yang bukan warga negara, tolong jangan buat begini dalam bual aku. Kerana sekarang ini rotation ini laju, orang semua nampak. Jangan kerana korang nanti semua warga asing jadi mangsa. Sekarang kita tak ada masalah dengan warga asing tau. Kita ada masalah dengan pembuat kuasa yang melaksanakan undang-undang terhadap warga asing. Baik-baik faham cakap aku. Jangan. Kita tak ada masalah. Korang dah lama bekerja di sini, beranak pinak, buat rumah di Indonesia, buat rumah di Nepal, di Thailand, buat rumah di serata dunia. Tak apa, itu rezeki Allah bagi. Tapi aku sedang berlawan dengan penguasa undang-undang negara aku, bukan dengan korang. Kalau kau rasa aku anti warga asing, kau belum kenal aku. Aku membantu sampai negara orang bang. Gempa bumi kita pergi, tsunami kita pergi, Rohingya kena bunuh kita pergi. Mana tempat tak kita pergi? Jadi bersabar sahabat-sahabat. Kita sedang membetulkan masalah yang kerajaan kita buat, bukan korang. Nanti bila dah kerajaan umumkan okey warga asing boleh mohon lesen, mohonlah lesen, bayar cukai. Kan bagus korang bayar cukai, kerajaan aku dapat duit, korang boleh berniaga, tak ada orang kacau. Kan bagus begitu. Jangan cakap soal rezeki Allah dan sebagainya. Allah bagi rezeki, itu bukan urusan aku, urusan Tuhan. Aku tak mau campur. Aku orang biasa yang agama aku pun kurang. Apa brother, relax. Ini orang-orang dia terpengaruh dengan sentimen orang lain. Aku tidak akan delete komen, dia orang akan delete komen je, aku tahu. Nasihat aku, kau dengar saja, ambil mana yang buruk, ambil mana yang baik, yang buruk tu elak. Okey? Kami juga pernah cuba berniaga di negara asing. Kami juga ada beli berniaga di Vietnam. Aku sendiri ada ambil barang Vietnam. Family aku berniaga barang-barang Vietnam. China kita dah ambil. Bukan kita kaya pun, kita berniaga lah. Berniaga orang kecil-kecil, berniaga cari makan. Boleh lah nak bela anak bini, walaupun tak lah macam orang kaya, kita pun hidup susah. Tapi kita tahu saluran, kita tahu macam mana nak berniaga ke tempat orang. Kita tak ada masalah bang. Kita bukan nak cek gaduh sebenarnya. Siapa pun yang berniaga ini di tempat mana pun, ini bernegara ni, bukan negara lah, bumi ni, kalau kita nak cakap pasal kehidupan, pasal apa, pasal beragama, bumi Allah ni luas. Siapa-siapa pun boleh cari rezeki di mana pun mereka nak cari rezeki. Tapi jangan kita pakai satu saja asbab nak jadikan itu halal. Tak boleh. Oh Allah kata kita boleh berniaga, jangan ganggu orang. Boleh. Tapi ada tak kau fikir bila kau tipu timbangan, kau tak ingat Tuhan pula? Bila kau potong harga sampai orang lain tak boleh berniaga, kau tak ingat pula Tuhan? Bila kau beli barang curi, jual pada harga barang yang orang beli di pasaran, tidak pula kau sebut nama Allah. Kalau kau ikut semua tu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kerana ramai di antara mereka-mereka ni tak ikut, sebut nama Allah, tapi kemudian perangai macam syaitan.
Itu yang aku nak cakap, kan? Kita tidak mahulah menjadi penyebab kepada masalah perkauman, masalah antara apa kata orang, kekecohan lah. Tak nak, kita nak berkawan. Exit left to exit 214 Eli Utara, KLIA. Kiri. Ni kita cuma nak mengakhirkan, aku pun nak sampai dah. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Kongsikanlah apa yang baik daripada apa yang aku cakap, dan korang tegurlah aku kalau benda yang aku cakap tak betul. Aku bukan kata aku perfect, tapi aku cuba sedaya upaya aku untuk kita selesaikan sama-sama masalah ni. Tak banyak yang kita boleh buat sebenarnya, tapi sekurang-kurangnya kita menyentuh sedikit supaya pihak berkuasa yang makan gaji buta ni bekerja. Itu saja yang kita nak. Aku cuma nak kata macam mana ya, kalau kau lihatlah ke persekitaran Pasar Borong tu, macam mana keadaan perumahan tu, macam mana keadaan taman permainan yang dibuat menggunakan duit rakyat dengan niat supaya taman permainan itu, tempat riadah itu dikongsi oleh komuniti setempat. Flat sana kongsi dengan flat sini, dengan sini. Ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Kadazan Dusun, ada Indonesia, ada Nepal, ada Bangladesh, ada Pakistan. Komplit. Semua orang boleh guna, asalkan kau duduk situ. Tapi bila hari ni tempat tu Rohingya conquer sampai orang lain takut nak duduk di situ, tu salah. Tu salah. Itu yang kita nak cakap. Kita kena ada method. Sebelum aku akhirkan, kepada orang-orang KDN, orang immigration yang nampak aku sekarang, kita kena ada method macam mana kita nak kawal mereka. Jangan kerana kau kata UNHCR, akhirnya mereka terus membiak sampai kau tak boleh kontrol. Mesti ada satu cara untuk kita bentangkan kepada kerajaan, untuk kita gubal dasar, untuk kita bentangkan kepada parlimen bila parlimen buka nanti. Ini antara kes yang serius. Aku sendiri dah bercakap dengan kawan-kawan yang ada akses kepada ahli parlimen untuk bawa isu ni. Aku juga sedang berusaha untuk jumpa YB Puchong tu sendiri, YB Gobind Singh Tio, untuk bawa ni di parlimen. Walaupun aku ni orang UMNO, tak ada masalah untuk aku bekerjasama dengan ahli parlimen DAP atau ahli parlimen PKR atau ahli parlimen PBBM atau ahli parlimen Amanah atau ahli parlimen apa parti sekalipun, asalkan demi kebaikan rakyat. Aku bukan orang politik yang 24 jam nak berpolitik. Cuma aku, keturunan aku dah macam tu, aku nak macam mana? Tapi kalau korang betul-betul orang politik nak tolong rakyat, mari sama-sama kita bentangkan di parlimen supaya dapat satu keputusan bagaimana kita nak mengatur balik, atau alignment balik. Bukit Malut dia di Langkawi itu dah jadi daerah je. Korang nak ke satu masa besok korang terpaksa kerahkan tentera mengepung satu kawasan apabila mereka merusuh? Kau nak? Aku belum cerita bakmi lagi. Aku akan cerita satu-satu. Ini bukan rekaan. Aku kerja aku memang ini. Aku boleh aturkan satu-satu untuk aku beritahu kepada rakyat betapa bahayanya bila satu tempat dikuasai oleh satu kaum saja. Dalam negara kita dulu, ketika komunis menyerang kita, antara cara yang dibuat oleh kerajaan untuk membendung pergerakan komunis ni ialah dengan membuka kampung-kampung baru, buka felda. Itu antaranya. Dia buka felda, buka tanah tu. Jadi hutan tu dah kita buka. Masa tu juga orang-orang kita dalam felda pun ada masalah dengan komunis, macam di Raub. Jadi apa kita buat? Kita apabila komunis menyerah diri, mereka dikumpulkan di satu tempat supaya mereka boleh dipantau oleh ATM, boleh dipantau oleh kerajaan, supaya mereka tak membawa lagi idealism komunis tu, idea komunis tu. Jadi hari ni kita dah menghapuskan komunis puluhan tahun dulu. Hari ni kita terpaksa pula berhadapan dengan satu kaum lagi yang memegang kad UNHCR, yang akhirnya satu masa nanti dia ada mempunyai kampung seperti kampung Bukit Malut di Langkawi sana. Dan satu masa bila tiba-tiba mereka tak puas hati dengan kerajaan, mereka nak buat rusuhan, kita terpaksa hantar tentera. Butuh lah. Aku cakap sekarang sebelum berlaku tu. Aku ingat satu kes di Bangladesh, di nama tempat tu Syam Lapor. Ketika itu aku dalam perjalanan ke Balukali dengan kawan-kawan di Cox's Bazar, Bangladesh. Kita dapat maklumat ada kejadian keganasan berlaku di kem pelarian di Syam Lapor, di daerah Ukia sana. Jadi tempat tu adalah, mereka adalah kumpulan pertama yang dikatakan nak dihantar pulang ke Myanmar pada masa tu. Mereka bertempur dengan polis, bos. Itu negara Bangladesh.
Apa kau ingat mereka tak boleh buat di Malaysia? Aku bukan nak menakutkan, aku cuma nak mengingatkan kepada KDN sendiri bahawa ancaman keselamatan ini real. Ancaman keselamatan ini adalah benar. Bukan main-main, bos. Tapi saya tak berniaga dekat sini. Tak apalah bang, kau berniaga di mana pun tak apa. Ni apa, abang orang Indonesia ke? Nama Andi. Tak kisahlah kau berniaga di mana pun bang. Cuma bagi aku, macam aku cakap, kenapa aku sentuh Pasar Borong? Sebab Pasar Borong ni sudah berada di luar kawalan. Kalau kau kata orang Malaysia tak suka orang asing berniaga, kedai Aceh negara kita ni dibeli oleh orang Malaysia bang. Kau pergilah mana-mana pun kawasan di flat-flat, di tepi kampung-kampung, di Kelang ke, di mana Pandamaran ke, yang menjadi pelanggan kedai Aceh ni orang Melayu, orang Malaysia. Cina ada, India ada, semua rakyat Malaysia. Ada pun ada orang bakar kedai Aceh? Tak ada. Sebab Aceh tak cari masalah dengan kita. Jadi jangan bimbang. Kita sedang membetulkan bahasa Melayu aku, alignment. SOP Pasar Borong. Yang lain ni relax. Relax. Jangan, aku tahu sekarang ni warga asing mula marah dengan aku. Bukan aku serang warga asing, aku cuma nak membetulkan sistem di Pasar Borong. Yang hari ni sistem di Pasar Borong ni adalah tempat di mana pembekal kepada semua tempat di dalam daerah negeri Selangor. Sebenarnya Pasar Borong ni satu Malaysia pusingannya. Itu saja. Aku nak beritahu tentang ancaman keselamatan. Jika satu masa Seri Kembangan menjadi Bukit Malut, tak boleh dikawal lagi. Semua flat-flat itu dah dihuni oleh orang asing. Tak. Sekarang ni pun orang Melayu dah tak duduk situ. Orang Melayu tak duduk situ dah. Jadi mereka penuh kat situ. Satu masa besok mereka menuntut hak. Apa hak mereka ada? Sedangkan hak rakyat kita yang dalam negara sendiri tak dapat kita tunaikan, apa lagi pula hak orang yang bukan dari negara kita. Rakyat negara kita pun susah. Kalau nak kita tuntut hak, orang Cina tuntut hak dia sebagai warga negara yang sama rata. Aku bukan membela orang Cina. Ya, ada betul juga orang Cina cakap. Kita, orang India juga menuntut hak sama rata sebagai orang Melayu di negara ini. Tapi memang kau kena akur bahawa orang Melayu negara ini sudah ada perjanjian asal semasa British sebelum meninggalkan Malaya, bahawa penandatangan termasuk Tun Zambatan, termasuk kepala-kepala Cina, kepala India bersetuju untuk hak-hak begini dan begini dan begini. Tapi hari ni pula kita terpaksa pula berhadapan dengan satu lagi kata kelompok baru yang akan menuntut hak yang sama rata. Sedangkan India dengan Cina dan negara kita juga tak dapat hak sama rata, apalagi orang asing. Kita bukan kata orang asing lain, orang Melayu lain. Kita ni dalam negara, kalau kita pergi Indonesia, kalau kita salah, Indonesia boleh ambil undang-undang terhadap kita. Mereka ada undang-undang mereka. Kalau kita pergi Bangladesh, Nepal, India, di mana pun negara di dunia, setiap negara ada undang-undang. Jadi kalau kita melanggar undang-undang negara tersebut, kita orang asing, dia boleh ambil tindakan kepada kita. Kau boleh bayangkan kalau kau tiba-tiba ditangkap, macam sahabat-sahabat aku ditangkap masuk di dalam penjara di Bangladesh. Aku ada satu sahabat daripada France, Musa membuka banyak sekolah-sekolah sekolah-sekolah percuma untuk anak-anak gelandangan Bangladesh. Tapi kerana masalah dokumentasi dan sebagainya, ada sikit-sikit masalah dengan interest, dia ada konflik of interest dengan kerajaan, maka Musa ditangkap di penjara 7 bulan. Sehingga kerajaan Perancis rakyat Perancis kempen free Musa masa tu. Betul aku nak cerita, aku bukan baru dalam bidang ni bang, aku dah lama. Cuma korang je tak kenal aku, dan aku tak perlu korang kenal aku. Aku bukan nak glamour, aku cuma nak buat kebaikan. Kalau ada kebaikan boleh bagi pahala pada aku, sebab aku orang susah. Asal usul aku orang susah. Tapi bila satu masa keadaan itu mendesak, macam apa yang berlaku sekarang ni, kau jangan panggil aku Link Cha. Ini kan kau live lah Cha. Kau ni buat kacau lah. Kena ikan yang nanti aku hantar. Misha pula buat hal panggil aku darling dalam ni. Kita balik pada ni, gangguan ni Misha ni. Dia nak ikan lah tu. Okey. Jadi kita nak tahu hari ni sejauh mana kemampuan ataupun kesungguhan kerajaan melihat keadaan senario yang ada di sekitar Pasar Borong, yang hari ni kita tak nak dia jadi macam di Langkawi. Kalau kau tengok ya, kau tak cari, kau type YouTube Hamzah Zainuddin Langkawi Rohingya, kau type, kau akan nampak keluar banyak video Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri melawat ke kampung-kampung di Langkawi.
Menteri KDN bawa immigration, bawa polis, bawa bodyguard, bawa UTK masuk, dia pun tak peduli, bos. Dia tak takut. Kau bayangkan. Pergi tengok, kau pergi tengok video tu. Jadi hari ni aku sebagai rakyat, aku nak menyuarakan supaya kerajaan lihat, kita tak boleh halau dia, dia tak ada negara. Kita hantar balik Myanmar, UNHCR kata nanti Myanmar bunuh dia. Kita hantar Myanmar, hak asasi manusia punya NGO kata nanti Myanmar akan bunuh dia dengan kejam. Jadi koranglah tanggung dia makan minum kat sini. Sampaikan terpaksa kita kongsikan nasi dalam pinggan kita bagi dia. Kita boleh berkongsi, tapi kena ingat, ada bangsa lain yang bukan daripada bangsa Melayu dalam negara ni pun berkongsi dengan kita. Kita tak bagi sama rata. Sebelum kau bagi orang luar yang baru sampai makan sama rata dengan kau, kau kena bagi dulu orang yang dah lama dengan kau duduk. Walaupun mereka lahir di sini dengan bukan sebangsa kita, tapi kita kena akur bahawa mereka lahir di sini. China, India dan bangsa-bangsa lain. Jadi hari ni Rohingya ni adalah yang paling baru yang nak menuntut banyak hak dia, kerana mereka pemegang kad UNHCR. Bangladesh tak berani, Nepal tak berani. Pakistan habis-habis dia kahwin dengan orang kita je, dia buka kedai. Orang Aceh dia kahwin dengan orang kita, dia buka kedai. Jadi itulah cerita aku. Terima mendengar celoteh ada rasa nak kongsi, boleh kongsikan. Kalau aku buat benda baik, korang doakan aku. Kalau aku buat benda buruk pun korang doakan aku supaya aku buat benda baik. Jadi aku cuma nak minta sokongan korang untuk bantu aku, bantu NGO yang lepas ini akan aku bawa sama-sama untuk kita bentangkan kepada kerajaan tentang ancaman keselamatan warga pelarian yang kita tengah bela sekarang ni. Aku tak minta duit, tapi kalau korang nak tolong aku, belilah ikan, kan? Aku tak minta korang puji aku, kerana puji tak boleh bagi aku makan. Aku tak minta korang sanjung aku, kerana yang nak disanjung ni lebih banyak lagi. Sedangkan anggota tentera kita yang berkhidmat di perbatasan, yang berkhidmat di negara-negara orang pun tak pernah menggelarkan diri dia wira. Apalah sangat pada aku yang dekat kampung, yang berjalan main live ni nak gelar wira. Tak. Cuma aku minta satu, doakan aku, doakan kawan-kawan kita, doakan anggota keselamatan kita berubah, doakan penguasa kita dibuka hati, jangan makan rasuah, dan kita sama-sama membendung masalah ni. Itu je. Jadi sekian daripada aku. Macam biasa, apa yang aku cakap kalau terguris perasaan ke, ada yang menyentuh sensitivity ke, aku minta maaf. Sebab aku tak tahu besok mati ke, lusa mati aku tak tahu. Jadi aku minta maaf siap-siap dah. Maafkan aku, tak maafkan aku pun tak apa. Nanti jumpa kat manalah yang sesuai untuk kita lepas alam mati besok. Aku dah sampai belah sini. Jadi nanti kita doakan KDN buka mata, kita doakan immigration buat kerja, kita doakan KP immigration turun padang. Bukan sembang dekat pejabat kau suruh aku buat report SPRM. Terima kasih kepada tim ataupun pasukan serbuan SPRM, pasukan serbuan immigration KDN yang turun hari ini. Walaupun lawak, aku ucapkan terima kasih jugalah. Okey, dan yang lain-lain tu kita sambung pada live ataupun posting yang lain. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.